Setengah negara mengalami masalah air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya. Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen Dana Wakaf Sistem Air. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pen dan juga Hazwan untuk Warna Pagi dan selesai sudah topik pagi untuk hari ini. Jom kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi Isnin menerusi segmen tajaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Suara kemanusiaan. Ustaz kita sudah pun bersedia di hujung talian dan nampak dah wajah beliau di Facebook IKIM FM dan juga Facebook Islamic Relief Malaysia. Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Sufian apa khabar? Baik. Tuan Haji Hazwan apa khabar? Amin. Saya belum haji lagi Ustaz. Alhamdulillah sihat. Doa-doa lah. Bakal haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz sudi luangkan masa bersama kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia yang hari ini special bawa Ustaz kita untuk bersama dalam Suara Kemanusiaan. Dan nampak pun dekat Ustaz punya media sosial, nampak Ustaz dah ada ceramah-ceramah dekat masjid, surau secara fizikal. Semua okey setakat ni? Alhamdulillah. Kita dah kembali kepada kebiasaan. Kan jemaah-jemaah masjid pun dah seronok dapat bersama-sama jemaah, dah buat kuliah on physical semua. Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah. Tahniah jugalah untuk semua yang mematuhi dan juga usaha kita bersama. Mungkin Ustaz bila cerita tentang kembali pada kebiasaan, norma baru, tempoh pandemik, PKP dan sebagainya yang kita lalui sebelum ni, mesti ramai juga bila cerita tentang Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkenang-kenang dulu-dulu ada perarakan, ada orang Jawa panggil baraan dan macam-macam lah istilahnya untuk memeriahkan ataupun menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau dalam sekarang ni pula Ustaz, macam mana agaknya kita nak buat, nak mengembalikan ataupun apa yang boleh kita buat untuk menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Pian, DJ Hazwan. Terima kasih IKIM, terima kasih kepada Islamic Relief Malaysia. Terima kasih semua pendengar dan penonton IKIM. Alhamdulillah. Kita ni bila bercakap pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sangat yakin semua yang mendengar dan menonton hari ini kita semua telah mengenali, telah pun mungkin mengingati Rasulullah. Cuma bila berlakunya bulan Rabiul Awal, kita akan menambahkan lagi ingatan dan fikiran kita kepada Rasulullah. Bukanlah bermaksud bulan Rabiul Awal ni kita baru nak kenal Nabi, baru nak ingat Nabi. Tak. InsyaAllah kita semua mengenali, mengingati, mencintai Nabi pada bulan-bulan lain juga. Cuma bulan ini bulan untuk kita menambah lagi. Ini bulan untuk kita memperkasa dan mendekatkan lagi diri kita kepada Rasulullah SAW. Dia beginilah Pian Hazwan dan semua yang mendengar gini. Bayangkan kita ni lahir selepas Nabi wafat. Bayangkan para sahabat yang mereka tu pernah hidup sezaman dengan Rasulullah. Okey? Kalau kita boleh bayang, kita pejam mata sekejap. Tapi jangan tidur Pejam. Okey. Bayangkan sahabat yang pernah duduk dengan Nabi, bergurau dengan Nabi, makan dengan Nabi, berperang dengan Nabi, bersosial dengan Nabi. Mereka yang bersama-sama dengan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, mereka juga cari jalan macam mana nak ingat Rasulullah. Kan? Mereka dah ada momen, mereka dah ada pengalaman dengan Nabi. Dah cuma zaman tu tak adalah handphone, gambar, video sama-sama tak ada, nak tengok balik tak ada. Jadi oleh kerana mereka tiada benda itu, walaupun memori itu tersemat dalam fikiran dan hati masing-masing, mereka tetap cari jalan macam mana. Tiba-tiba teringat Rasulullah. Dia akan buat sesuatu supaya boleh mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Walaupun mereka duduk di bumi Madinah, nampak makam Rasulullah dekat sebelah. Kan? Bila mereka pergi ke Quba, teringat lagi sejarah mereka bersama dengan Rasulullah di Quba. Bila mereka pergi ke Uhud, jalan-jalan mungkin ada urusan apa-apa lalu dekat Uhud, walaupun sekarang dah tak perang, kan contoh. Jadi sahabat-sahabat yang lalu dekat Uhud teringat lagi mereka dengan Rasulullah dekat Uhud. Walaupun mereka hidup sezaman dengan Rasulullah, tetapi setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap juga cari jalan supaya ada saja memori atau ingatan yang boleh mengingat dan mendekatkan lagi mereka kepada Rasulullah. Apatah lagi kita, kan Pian Hazwan dan semua yang mendengar dan menonton, kita yang hidup sesudah kewafatan Rasulullah. Kita dipilih oleh Allah untuk beriman kepada Rasulullah dalam keadaan kita tak pernah memandang, melihat, apatah lagi tak kenal pun Nabi. Tahu-tahu kita beriman, lepas beriman barulah start nak kenal Nabi.
Orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, ada yang kenal Nabi, tetapi mereka memilih untuk menghina Nabi. Kan mereka tidak diberi pilihan, mereka tidak diberi peluang hidayah oleh Allah. Mereka mengenali, hidup, tahu Nabi ni baik, hebat, bekerja bagus, apa, tidak pernah menipu dan sebagainya. Semua orang suka. Fizikal dia pun cantik, tengok pun dah seronok mata memandang. Belum lagi Nabi bercakap, belum lagi Nabi berurusan dengan mereka. Tengok hidup sezaman, tapi mereka ditakdirkan menghina, mencaci Nabi. Kita dipilih dalam keadaan tak kenal Rasulullah, tapi dia dapat hidayah, boleh beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah peluang kita untuk menambah lagi perasaan kita kepada baginda Rasulullah SAW melalui sambutan-sambutan Maulidur Rasul macam ni. Saya nak buat satu contoh. Para sahabat dulu, bila mereka teringat Rasulullah, kan tiba-tiba dia bersembah sama-sama kawan-kawan. Teringatlah Nabi, apa kata kita pergi rumah seorang kakak ni. Benda ni disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Antara tajuk makanan Rasulullah SAW. Apa yang Nabi suka makan. Jom kita pergi ke rumah seorang kakak ni. Ni bahasa kita lah zaman dulu. Jom kita pergi ke rumah seorang sahabiah. Cuma tidak disebut siapa nama sahabat perempuan tu. Nabi ni bila setiap kali pergi ke rumah sahabiah itu, Nabi akan dijamu dengan sejenis makanan. Tahu? Jadi para sahabat ni yang join Nabi pada masa tu, tengok Nabi selera. Nabi apa-apa sikit pergi makan rumah orang tu, pergi makan rumah orang tu. Selepas Nabi wafat, para sahabat dia teringat Rasulullah, dia pun rasa, jom kita pergi rumah kakak ni. Supaya kita boleh makan makanan yang Rasulullah suka makan. Supaya kita boleh teringat kenangan kita dengan Nabi dulu, kan. Jadi mereka 2-3 orang ni pergilah rumah sahabiah, seorang sahabat perempuan ni, bagi tahu, wahai makcik, wahai kakak, kan, tolonglah masakkan makanan yang Rasulullah suka makan. Setiap kali Rasulullah datang rumahmu, Rasulullah akan makan makanan ini. Sahabiah tu kata apa? Kamu mesti tak suka punya. Aku masak biasa-biasa je. Alah, biasa je lah cik masak. Tak ada apalah macam tu lah. Kan? Tak cik, kami rindu sangat Rasulullah. Bila kami tengok Rasulullah makan sama-sama kat sini, selalu Nabi datang sini, kami pun teringat Nabi, kami pun nak makan lah balik. Supaya bila kami makan makanan cik, kami rasa teringat Rasulullah. Dengan makanan boleh teringat Rasulullah. Makcik tu pun apa lagi? Uli tepung, gandum tu dia uli. Letaklah sikit bahan-bahan atasnya, ada perisa, ada apa, mungkin daging ke sayur-sayur sikit. Dan dia pun bakar roti tu. Lepas dia bakar, keluar apa pian agak-agaknya? Keluar apa? Ada roti, ada sayur-sayur sikit, ada daging-daging kat atas. Macam Keluar pizza, kan? Macam pizza lah. Jangan kita kata pizza ni makanan orang Mexico, makanan orang Sepanyol. Rupanya sahabiah zaman Rasulullah, mereka dah makan dah roti yang ada benda dekat atas ni. Jadi para sahabat pun makan benda tu dengan sangat seronok, dan mereka mengingatkan diri mereka dengan Rasulullah SAW dalam bab makan. Kan? Jadi bayangkan, takkanlah kalau perkara bab makan pun mereka boleh ingat Rasulullah, takkanlah kalau kita berselawat bulan Rabiul Awal ni bulan kita nak berselawat. Kalau dulu macam Pian cakap tadi, kita ada perarakan, ada spanduk, banner. Takkanlah kita tak ingat Rasulullah dengan selawat banyak-banyak, dengan pakaian-pakaian cantik-cantik macam tu. Ada pula ceramah-ceramah yang bercerita pasal Rasulullah. Jadi ini semua sebagai tanda ingatan kita pada Rasulullah. Sebab hidup kita sangat disibukkan dengan banyak ingatan-ingatan yang lain, kan Pian? Kita bangun tidur je, kita tahulah apa yang kita nak buka dulu. Banyak sunnah. Kan? Sebelum tidur semalam, ada upload satu caption. Kan? Bangun-bangun tidur ni terus tengok caption tu, ramai tak orang like. Siapa komen? Siapa komen? Itu ingatan dia bangun tidur. Nauzubillah min zalik. Teruknya kamu wahai Syahrizan Daud. Kan? So teruknya kita. Tapi nasib baik kita ada solat. Kan? Solat itu menyebabkan kita bangun-bangun je pagi, kita dapatlah ingat Allah dulu. Dalam solat tu pula ada pula pujian, selawat pada Rasulullah SAW, mengingatkan kita kepada Rasulullah. Kan dalam tahiyat tu ada salam dan selawat kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Bayangkan kalau tak adalah solat dalam kehidupan kita, Allah pun tak ingat jauh dengan kita, Nabi pun jauh dengan kita. Tapi sekurang-kurangnya kita ada solat yang wajib 5 waktu tu, sekurang-kurangnya Allah dan Rasul sentiasa ada dalam ingatan dan kehidupan kita. Masya Allah, banyak sebenarnya apa perkara yang boleh kita buat untuk mengenang, merindu dan tanda cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Dan untuk pusingkan kejap lagi Ustaz, kita nak berehat sekejap. Tadi Ustaz dah bagi tahu dah pada kita macam mana cara-cara kita mengikut jugalah para sahabat radhiyallahu anhum, ada cara mereka nak ingat dan kenang Nabi. Kita pula macam mana, dan lepas ni mungkin dalam bab bertolong bantu ataupun bila kita menolong orang ni, itu satu juga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat hebat menjadi
menjadi contoh pada kita kan Ustaz. Macam mana dari sudut tolong bantu ni, kita akan sambung kejap lagi untuk pusingan berikutnya Suara Kemanusiaan bersama Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Ya, dan kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini, sahabat-sahabat semua. Anda juga boleh terus saja ke laman web Islamic Relief Malaysia di www.islamic-relief.org.my ataupun boleh layari mana-mana media sosial yang berkaitan tentang Islamic Relief Malaysia. Kat situ anda boleh kenal dan juga ketahui segala perkembangan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, ya. InsyaAllah. Berehat seketika, terus dengar Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforiah Islami. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai audit dalam grade W29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki sekurang-kurangnya sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira daripada Politeknik Tempatan atau diploma dalam bidang perakaunan, perniagaan, kewangan atau ekonomi yang diiktiraf oleh IKIM daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman dalam bidang berkenaan tidak kurang daripada 3 tahun. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang pengauditan. Penolong pegawai audit dalam bertanggungjawab kepada Ketua Unit Audit Dalam UAD, membantu Ketua Unit menyediakan rancangan audit tahunan dan menjalankan kerja auditan yang telah dijadualkan berdasarkan garis panduan, tata cara dan piagam audit yang ditetapkan. Calon-calon juga hendaklah telah melengkapkan pengambilan vaksin COVID-19. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Oktober 2021. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Terima kasih kepada anda yang menjadikan IKIM Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Radio IKIM kini menyambut ulang tahun ke-20 kerana kesetiaan dan sokongan anda. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Baik, Pian dan juga Hazwan, masih lagi temankan anda untuk Warna Pagi dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia dengan tajuk kita pagi ini tentang Rasulullah SAW, ikon terunggul, dan masih lagi bersama kita Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud At-Turabi pagi ini, ya. Dan Ustaz, mungkin sahabat-sahabat kita yang bersama kita di Facebook kita, mari kita bersalawat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan moga-moga dapat juga sikit pahala Ustaz. Macam Ustaz sebut tadi lah Ustaz, bila kita buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam-macam usaha kita tak lain tak bukan kita nak meraih ataupun kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan redha Allah Taala. Macam-macam benda yang kita buat, kalau betul niatnya tu, insya-Allah moga-moga sampai lamat-lamatnya. Jadi macam mana Ustaz kalau dalam bab tolong menolong, bantu membantu atau ta'awun kata bahasa Arabnya tu Ustaz? Masya-Allah. Betul. Saya sangat setuju. Apa saja benda yang boleh menyampaikan ingatan kepada Rasulullah, silakan jalan. Contoh, ada orang dengan pegang kayu sugi je, dia tu teringat Nabi. Walaupun dia tak bersugi lagi, dia pegang tu sebab saya tak tahulah, ada orang pegang kayu sugi tiba-tiba teringat Cristiano Ronaldo. Saya tak tahu. Kan? Kalau pegang kasut boot tulis CR7, okey, mungkin orang ingatlah dia. Pegang kayu sugi orang teringat Nabi. So silakan. Kan? Apa lagi? Tapi janganlah buat gantung kayu sugi dekat leher pula supaya ingat Nabi. Tak sesuai lah, kayu sugi tu bukan untuk digantung, untuk digunakan terus gigi. Apa lagi? Ada orang yang buat pakaian-pakaian, contohlah kita kata ni isu kontroversi. Apa? Letak logo capal. Kan? Ada yang terlalu mengagungkan capal sampai menjadikan dia sebagai tangkal lah. Itu janganlah buat macam tu. Dan ada pula yang menghina isu capal sampai kata letak kat tayar kereta. Janganlah sampai tak setuju dengan logo capal sampai menghina macam tu sekali. Tapi pada saya, dengan letaknya logo itu mengingatkan mereka kepada Rasulullah, silakan ahlan wa sahlan wa jalan. Kan? Saya tak pasti, saya juga tak pasti. Kalaulah ada orang yang pakai logo capal tu,
Dia ingat ini logo apa, Freemason. Saya tak pasti. Na'udzubillah, tak ada saya rasa. Tak pula kan? Kan? Sebab dia establishkan logonya macam tu. Jadi orang ingat dia capai Rasulullah. Jadi orang tu ingat Rasulullah. Apa sahaja jalan. Apatah lagi dengan jalan selawat, dengan jalan baca buku sirah, apa sahaja. Rabiul Awal tu kita ingat pada Rasul. Sebut je Rabiul Awal, ingat pada Rasul. Sebut je Syawal, ingat raya. Sebutnya Zulhijjah, ingat haji. Kan semua benda tu ada cara untuk memberi ingat. Apatah juga bila nak bercerita pasal nak tolong menolong ni. Kan? Kita suka tolong orang ni sebab apa? Sebab kita tengok ada orang tu suka tolong orang, saya pun nak ikutlah cara orang tu. Kan? Orang tu yang kita nak tengok tu siapa? Kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik ikon terunggul tajuk kita ini kan, Rasulullah ikon terunggul. Oh, saya tengok Sofian derma lah malam ni, jadi saya pun cemburu lah, saya pun nak derma lah macam Pian. Alhamdulillah Pian dapat pahala tu. Kan? Sebab memberi inisiatif, memberi inspirasi pada orang lain. Kan? Tetapi di sebalik Sofian itu, dia dapat nak menderma tu datang daripada siapa? Datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak Sayyidatina Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, akhlak Nabi ni macam mana? Kana khuluqul Quran. Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Jadi apa saja Quran cakap dalam tu. Contoh, Quran cakap apa? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu akan mengundang kebinasaan, kamu akan dapat seksaan apabila kamu cakap benda yang kamu tak buat. Contoh. Okey, Quran ni Nabi yang sampaikan kepada kita, tiba-tiba Nabi cakap benda yang Nabi tak buat. Possible tak? Tak, kan? Tak, betul sangat mustahil. Nabi turunkan wahyu terus sampai kepada Nabi sampaikan kepada kita, dan antara ayat yang Nabi sampaikan kepada kita, celaka atau binasa orang yang cakap tapi dia tak buat. Okey, sekarang ni Nabi cakap dalam hadis Nabi, banyak Nabi cerita pasal suruh buat baik pada orang. Kan? Antaranya hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat pada manusia yang lain. Adakah Nabi ni jenis orang relax je? Tak bermanfaat untuk manusia lain? Apa-apa suruh orang je buat, apa-apa kerahkan sahabat, mempergunakan para sahabat, ataupun mempergunakan follower-follower Nabi, ataupun memanipulasi follower Nabi. Adakah macam tu? Sebagaimana yang dibuat oleh hari ini orang-orang yang mungkin berwatak agama, yang mungkin terlibat dengan ajaran sesat, mungkin dia rasa dia ramai follower, dia ajaran sesat, jadi dia mempergunakan follower. Dia tak buat apa-apa, biar follower je buat. Dan buat pula demi kepentingan dia. Rasulullah tak akan macam tu. Bila Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang memudahkan urusan saudaranya yang lain. Barang siapa yang menyelesaikan urusan saudaranya, Allah akan menyelesaikan urusan-urusannya. Kan? Jadi Nabi cerita macam ni nak bagi tahu Nabi sendiri, bila Nabi nak cakap, Nabi pasti buat dulu. Bukan macam kita ya, cakap dulu, oleh kerana kita dah tercakap, tak boleh jadinya aku kena buat apa yang aku cakap. Nabi bukan macam tu. Nabi takkan cakap melainkan Nabi dah pernah buat. Kan? Kita hari ni alhamdulillah, walaupun kita cakap, walaupun kita belum buat, tapi oleh kerana kita dah cakap, tak boleh ni, aku tak nak jadi orang munafik, kita buat. Alhamdulillah, nasib baik kita macam tu. At least jangan jadi cakap, rupanya kita tak buat langsung. Tu na'udzubillah lah. Kita tak nak jadi macam tu. Jadi bila Rasulullah SAW beritahu kita buat baik, manfaat pada orang lain, tolong orang lain, kan? Apa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila tanya Rasulullah ni dekat rumah macam mana ya? Sebab cerita pasal tolong orang ni Pian, benda ni penting tau untuk kita kait. Sebab ramai orang boleh tolong orang di luar. Di dalam belum tentu. Mana secara luaran, bila orang nampak, dia boleh jadi baik, dia boleh lembut, dia boleh menolong sebagainya. Jadi kalau buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, sifat tawaduk Rasulullah memang hebatlah tawaduk Nabi, walaupun dia high profile, orang yang peringkat tertinggi, paling disayangi, disukai, kekasih Allah, dijanji dalam syurga semua, tapi Nabi sangat tawaduk, sangat berendah diri. Kadang-kadang Nabi tak pakai kenderaan pun, Nabi jalan kaki. Kadang-kadang baju Nabi ada tanda-tanda kesan-kesan jahit. Kadang-kadang Nabi makan, ada time makan special, ada time makan biasa. Betapa simpelnya hidup Rasulullah. Okey, itu luaran, dekat luar. Nak tahu Nabi ni betul tak betul, sahabat tanya, dekat dalam macam mana? Dekat rumah. Kan? Jadi jawab Sayyidatina Aisyah, Rasulullah ni macam manusia biasa. Dan hebatnya Rasulullah, kata Sayyidatina Aisyah, dia akan buat apa saja benda yang dia boleh buat. Kalau dia rasa baju dia kotor, dia basuh. Kalau baju dia koyak, Nabi akan jahit. Kalau apa yang dia lapar, dia perlu makan, siapkan sendiri, dia akan siapkan sendiri.
dia akan buat. Dan semua buatan itu boleh saja isterinya sediakan untuk dia, tapi dia nak membantu isteri. Sebab ramai orang boleh bantu orang lain dekat luar, bantu isteri, bantu keluarga belum tentu. Ya. Kan? Sebab yalah, dalam rumah kita boleh, orang tak nampak kita, dekat situlah true color kita, orang kata warna sebenar kita. Kan? Sebab itu banyak hadis-hadis bila cerita pasal akhlak Rasulullah, referensnya adalah orang-orang yang paling rapat dengan Nabi. Kan? Jadi begitulah antara orang yang paling rapat semestinya orang yang berada dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lah orang yang paling banyak dalam peperangan, Nabi lah antara orang yang duduk di hadapan. Apa lagi, semua urusan Nabi lah orang yang akan memudahkan urusan orang lain. Dan kita jumpa dalam banyak sejarah yang tak sempat kita nak ceritakan satu persatu hari ni, Pian. Masa kita sangat terhad. Tapi nak bagi tahu, kalau Nabi sebut dalam hadis, kan, al-muslimun man dalisal muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang sejahtera dia akan sentiasa berikan kesejahteraan kepada orang lain melalui perkataannya dan juga perbuatan dia. Nabi cakap macam tu. Takkanlah Nabi tak buat. Kan, membantu orang, bermanfaat untuk orang, tak menyakiti orang lain. Malah tengok dalam peristiwa hijratul Rasul bagaimana Nabi encourage para sahabatnya untuk kita tolong, menolong, bantu, membantu. Sehingga Aus dan Khazraj yang bergaduh beratus tahun boleh bersatu, dan akhirnya mereka menjadi orang yang mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri. Kan, sebab macam tu sekali. Kenapa mereka boleh jadi macam tu? Sebab datang daripada mulut dan akhlak orang yang mementingkan orang lain daripada diri sendiri, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaik Ustaz. Itu maknanya di pelbagai sudut, pelbagai sisi hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikon terunggul untuk kita semua dan berpanjangan sampai sekarang, sampai hari akhirat, sampai hari kiamat nanti kan Ustaz, kan, sebagai contoh tauladan. Cuma mungkin kalau kita boleh fokus sikit, sebab Islamic Relief Malaysia pun ada kempen My Yatim Charity Week khusus untuk kita tunjukkan prihatin kita pada anak-anak yatim yang juga menjadi kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz, kan? Macam mana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyantuni kanak-kanak dan juga menyantuni anak-anak yatim, Ustaz, kalau kita boleh belajar pagi ni? Baik, alhamdulillah. Inilah juga antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Nabi menggalakkan para sahabat, termasuklah kita umatnya, untuk buat juga benda yang sama. Sekali lagi, Nabi suruh umat dan para sahabat jaga anak yatim, bantu anak yatim, sayangi anak yatim. Semestinya Nabi lah orang yang buat benda tu, barulah sahabat mengikuti Rasulullah. Anak-anak yatim ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita boleh bayang, zaman tu banyak sangat anak yatim, siri-siri peperangan. Jadi ada mak yang ayah yang meninggal, ada yang mak ayah meninggal. Jadi anak-anak kecil ni ramai anak yatim pada masa tu, zaman peperangan. Macam hari inilah di Syria, di Palestin, di berbagai negara yang bergolak ni, banyak anak yatim hasil daripada peperangan. Dan perkara yang sama berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dan Nabi kata apa? Untuk nak encourage para sahabat supaya menyayangi, mengasihi dan menjaga anak yatim, Nabi kata, ana wa kafilul yatim hatain. Ataupun ada riwayat, ana wa kafilul yatim hakata. Atau kama qala Rasulullah. Aku dan juga penjaga anak yatim seperti dua jari ni, kata Nabi. Dekatlah maknanya. Kalau macam ni jauh. Kan? Apatah lagi macam ni, jauh. Jauh. Okay. Macam ni. Nabi kata, dekat. Aku dan penjaga anak yatim macam ni dekat syurga nanti. Jadi ini satu encouragement, ini satu benda yang Nabi nak galakkan para sahabat dan juga termasuklah kita yang mendengar dan baca hadis ni, supaya betapa pentingnya kita mengasihi, menjaga anak-anak yatim. Dan dengan kempen-kempen yang kita buat hari ini dengan Islamic Relief Malaysia pun, demi untuk menelusuri dan menyambung perjuangan Rasulullah SAW dalam menjaga hak-hak anak yatim, mengasihi mereka. Antara lain, Nabi bila jumpa anak yatim, Nabi akan usap kepalanya. Kan? Especially anak-anak yang kecil lah, jangan yang nombor 40 tahun lagi usap macam tu. Kan? Budak-budak kecil yang bila Nabi tahu anak yatim ni, sunnah Rasulullah usapkan. Usapkan kepala mereka. Dan Nabi duduk pada masa tu, sebab budak kan kecil, Nabi tak ada usap, Nabi berdiri macam tu kan. Macam hari inilah dalam pendidikan kita dengan kanak-kanak, kita biar duduk sama level, eye level dengan mereka. Rasulullah sampai duduk macam tu, sampai usap kepala anak yatim tu. Jadi ini juga benda yang kita boleh buat. Jadi sebab itu, kalau nak ikut cara Rasulullah dalam bab anak yatim ni, pergilah ke rumah anak yatim. Kita tengok anak-anak tu, mereka memang tak ada kasih sayang. Sebab tu bila kita datang, kita boleh nampak betapa mereka tu perlukan kasih sayang, dahagakan kasih sayang. Sebab tu mereka perlukan pelukan, sapuan kepala dan sebagainya. Walaupun kita tengok tu, kita rasa macam janggal lah, sebab budak-budak ni bila tak ada kasih sayang, kita nampak mereka tu agresif. Nampak siapa yang biasa dengan anak yatim tahulah.
kita akan nampak dia macam agresif, kita akan nampak dia macam lost sesuatu, dia macam hilang sesuatu. Kan, yang kita tak mampu nak ungkapkan kata-kata. Jadi mereka hanya perlukan pelukan, perlukan kasih sayang, perlukan perlindungan. Dan itulah yang dibuat oleh Islam di Malaysia untuk menyambung sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi penjagaan anak yatim. Baik, insyaAllah. Dan sahabat-sahabat kalau nak tahu lebih lanjut kempen kita, My Yatim Charity Week ni, boleh layari islamic-relief.org.my ataupun semua platform media sosial, cari Islamic Relief Malaysia untuk sama-sama bantu dan menyambung apa yang Nabi SAW pernah lakukan dulu. Kita ikut sunnah baginda, insyaAllah, sebagai Rasulullah SAW sebagai ikon terunggul dalam kehidupan. Ustaz, ada ucapan sikit Ustaz sebagai penutup untuk pagi ni? Masya Allah. Saya nak memetik sebagai penutup kita menerusi ayat yang ke-21 surah Al-Ahzab. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu adalah contoh, ikutan, tauladan, ikon yang terbaik. Ikon bagi siapa ni? Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan juga balasan baik hari akhirat, serta ia pula sentiasa menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya walaupun dalam keadaan senang ataupun susah. Okey, bagi orang yang beriman, orang yang ingat Allah, dia akan sentiasa ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan. Jadi saya ambil kesempatan ini mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul. Semoga kita menambahkan lagi ingatan kita, kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kalaulah kita melihat rakan-rakan sahabat kita sekarang sedang berada di Makkah, Madinah pada waktu ini, kalau boleh saya sangat berharap kita letaklah satu perasaan bersalah dalam hati kita. Bagaimana saya dah dibenarkan rentas negeri, dah boleh pergi luar negara, tapi kalau saya hanya mampu untuk melancong, bercuti dalam negara dengan anak-anak habis duit beribu ringgit, tapi saya tak pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita letaklah rasa bersalah itu. Dan bukan sekadar rasa bersalah, cari jalan macam mana aku juga nak sampai ke sana. Setelah 2 tahun Allah tutup, kita tak dibenarkan kita sampai. Bayangkan Rasulullah sedang menunggu kita untuk kita menziarahinya. Kata Nabi, man zarani ba'da mamati faka'anna man zarani fi hayati wa man zarani wajabat lahu syafaati atau kama qala Rasulullah. Siapa yang ziarah aku selepas aku mati, dia seolah-olah menziarahi aku semasa aku hidup. Siapa yang menziarahi aku, dia berhak mendapat syafaat aku. Terus dari tuan-tuan dan perempuan, kita ambil peluang, ni border dah dibuka, sepadan dah dibuka, sepenuh ingatan kita pada Rasulullah. Kalau tak boleh pergi lagi pun, nampak ada kawan-kawan kita dah sampai sana, tolong sampaikan salam kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat banyak-banyak dalam bulan ini. Dan berilah juga salam kepada Rasulullah setiap hari. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita perbanyakkan selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Nabi mengenali kita dan Nabi boleh memberi syafaat kepada kita hari kiamat nanti, insya-Allah. Terima kasih Pian Hazwan, terima kasih Iki, terima kasih Iskandar Idris. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak Ustaz atas pesanan dan nasihat tu, ingatan untuk kita bersama. Selain daripada kita saling bantu-membantu, kita juga perlu sentiasa suburkan cinta dan rindu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi Ustaz, terima kasih banyak-banyak dah. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia Ustaz Syarizan Daud Dr. Rabi untuk perkongsian suara kemanusiaan hari ini, dan juga kita dah sampai penghujung Warna Pagi untuk edisi hari Isnin yang bahagia dan tenang hari ini, insyaAllah. Ya betul. Dan pastinya selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah kata Yati, Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama berkongsi tentang kisah rumah tangga Rasulullah SAW dengan perkongsiannya sebentar lagi, lebih kurang dalam pukul 10:10 pagi nanti ya. Dan untuk Warna Pagi esok edisi istimewa untuk Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid akan bersama kita untuk segmen special atau istimewa untuk Maulid Rasul. Baik, kita jumpa besoklah insya-Allah ya. Ya, sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada